Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzati binti Yahya. Nombor metrik saya 17BB03023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdalina binti Muhammad Nur. My matric number 17BB03044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisara Kaisar binti Umar Farouk. Nombor matrik 18BB03019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Asia binti Karo Anwar. Nombor matrik 18BB03020. Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300,000 nyawa. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga telah mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Pandemik COVID-19 telah mengubah keseluruhan program pendidikan di sekolah-sekolah maupun di IPT. Terdapat perbezaan ketara baru-baru ini dalam program pengajaran dan pembelajaran apabila semua kuliah fizikal terpaksa digantikan dengan kuliah dalam talian iaitu online. Secara amnya, kuliah di universiti yang selalunya dihadiri ratusan pelajar dalam sebuah dewan kini tidak lagi boleh dijalankan sehingga satu tempoh waktu yang belum diketahui. Tiada waktu yang pasti dapat dijangkakan selama mana tempoh pembelajaran secara fizikal di dalam bilik kuliah dapat dijalankan semula. Oleh itu, jelaslah bahawa COVID-19 ini telah meninggalkan kesan yang sangat besar kepada seluruh dunia. Saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan tentang kesan-kesan COVID terhadap pendidikan. Bahagian saya akan menerangkan continuity education system during COVID-19. Continuity ni maksudnya kesinambungan pendidikan, kesinambungan sistem pendidikan semasa COVID-19. Seperti yang kita tahu, menjelang tahun 2020, seluruh dunia telah dilanda wabak COVID-19. Wabak COVID-19 ni berlaku pada tahun 2019, tapi kita nampak dia merebak secara luas secara seluruh dunia pada tahun 2020. So jadinya oleh itu sistem pendidikan dekat seluruh dunia ni berubah dari tadika, sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Jadinya pelajar-pelajar pada sebelum ini belajar dalam kelas dan sekarang pelajar-pelajar perlu belajar dalam online kelas. Jadinya sejak wabak ini berlaku, semua sistem pendidikan di seluruh dunia telah merangkumi pembelajaran jarak jauh. Iaitu pembelajaran jarak jauh ni digunakan untuk menyediakan pengembangan pengajaran dan pembelajaran di banyak negara. Sebagai contoh iaitu pembelajaran digital yang digunakan untuk kelas dalam talian yang seperti yang kita guna iaitu Google Classroom dan juga aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ni yang menariknya dia dapat memuat hingga 300 orang dalam satu masa. Seterusnya untuk kesinambungan sistem pendidikan semasa COVID-19 ni, kerajaan perlu menghasilkan program pendidikan yang menarik, contohnya seperti di televisyen ataupun radio, supaya pelajar-pelajar tidak bosan ketika belajar di rumah. Selanjutnya untuk memastikan pelajar-pelajar dapat pembelajaran berterusan, iaitu dengan memberi pelajar akses percuma ke laman web dan aplikasi pendidikan oleh pihak kerajaan. Dalam kata lain, pelajar tidak menggunakan caj data semasa mereka mengakses laman web dan aplikasi pendidikan. Terusnya adalah membina teknologi ICT dan teknologi pendidikan di kawasan terpencil dan yang sukar dijangkau, supaya kita tahu tak semua pelajar yang berkemampuan. Jadinya apabila terbinanya teknologi ICT untuk pendidikan, pelajar-pelajar yang kurang kemampuan ini dapat terus pembelajaran mereka.
krisis pandemik COVID-19 yang berskala besar telah mencabar komuniti pendidikan di seluruh dunia. Wabak COVID-19 telah memberi kesan dan tindak balas yang tinggi terhadap pendidikan di 20 negara di seluruh dunia. Ramai di antara mereka telah mengalami pelbagai kesukaran, terutamanya kepada para pelajar, guru dan ibu bapa semasa pandemik ini. Menurut laporan UNESCO, pandemik COVID-19 ini telah mengganggu sistem pembelajaran mereka sehingga mereka terpaksa menjalankan aktiviti PDP melalui platform dalam talian sepenuhnya. Ini memberi kesan lebih daripada 1.5 bilion pelajar dari peringkat prasekolah rendah sehingga peringkat pengajian tinggi. Governments of several countries have chosen distance learning methods to transform the challenge by strengthening support for teachers to evaluate more effective learning systems. Antara kesan pandemik COVID-19 terhadap pendidikan sepanjang pembangunan negara serta negara-negara maju dan negara miskin adalah teknologi. Teknologi menunjukkan tahap potensi penggunaan teknologi yang berbeza kerana teknologi ini sebagai platform untuk sistem pembelajaran mereka. Di sini kita lihat purata global adalah sekitar 706 juta pelajar yang tidak mempunyai komputer dan tidak dapat mengaksesnya di rumah kerana masalah internet. Contohnya di negara Afrika Sub-Sahara, pelajar mereka tidak dapat meneruskan pendidikan mereka kerana masalah rangkaian internet. Jadi, mereka memerlukan lebih ramai guru yang terlatih dalam dunia ICT untuk membantu pelajar menguasai bidang teknologi. Menurut perkembangan ekonomi dalam Islam, pengetahuan dan kemahiran teknologi tidak kurang hebat asasnya. Kepentingan menjana pembangunan ekonomi umat Islam semakin tinggi, prestasi umat Islam dalam bidang teknologi dan kemahiran semakin maju pembangunan ekonomi itu dapat dicapai. Seterusnya, kesan pandemik COVID-19 terhadap pendidikan adalah income level, di mana seluruh negara menjalankan pendidikan mereka melalui platform dalam talian seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom dan sebagainya. Bagi negara yang miskin, pendapatan yang mereka keluarkan untuk pendidikan pelajar adalah hanya melalui televisyen dan radio sahaja. Contohnya di negara Asia Timur, mereka menyediakan pembelajaran jarak jauh dalam talian untuk mengajar pelajar di luar bandar. Oleh itu, kerajaan perlu memberi latihan kepada guru dengan asas teknologi semasa pandemik ini. Dalam Asia Selatan sebanyak 50% negara memberikan arahan kepada pengurusan kepada guru. Manakala bagi di negara Afrika Utara dan Timur Tengah, lebih daripada 50% Asia Timur memberikan latihan kepada guru mereka. Bagi negara Afrika Sub-Sahara pula, mereka tidak diberikan latihan untuk guru mereka. Hal ini kerana pandemik ini memberi kesan yang lebih besar dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Jadi, saya akan menerangkan mengenai education system post-COVID. Education is also a sector that promise more in terms of revenue for the nation. Jadi, pendidikan juga merupakan sektor yang menjanjikan pendapatan untuk negara. Sebab itulah kita melihat banyak tindakan-tindakan diambil oleh pemerintah dalam merancang pemulihan dari segi pendidikan untuk ekonomi negara kita. Sudah tentu, selepas COVID berakhir, insya-Allah akan ada perancangan dengan pelbagai pihak berkuasa dari dalam negara, juga ahli persatuan perniagaan, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli akademik, individu dan para pelabur menyiapkan rancangan untuk memulihkan ekonomi negara. Pendidikan dan penjagaan kesihatan adalah perkara yang perlu diambil perhatian oleh semua pihak untuk masa depan sesebuah negara. Okey, pecahan poin yang pertama adalah digital learning. Learning process especially in high education will not be the same again. Kerana semasa COVID ini, pembelajaran kita majoriti dijalankan secara digital melalui fasa yang kita lalui sekarang kelihatan memberi impak kepada masa akan datang. Contoh, proses pembelajaran terutamanya di pengajian tinggi tidak akan sama lagi. Kenapa saya tekankan mengenai pendidikan tahap tinggi? Okey, seperti yang kita tahu, contohnya adalah kos yuran pengajian. Kita tidak sama dengan kebanyakan pendidikan di tahap rendah. Disebabkan kebanyakan telah mengikuti pembelajaran digital, sebilangan besar pihak-pihak terlibat sebenarnya mendapati bahawa pembelajaran digital menawarkan banyak faedah. Contohnya dalam kelas yang besar, pengajaran secara digital lebih berkesan untuk menjangkau pelajar, juga menjimatkan kos seperti tambang untuk ke kolej dan juga bayaran sewa tempat tinggal. Oleh itu, sokongan kerajaan dalam sebuah negara untuk mengeluarkan dana untuk memperkukuhkan infrastruktur digital adalah diperlukan untuk membangunkan sebuah negara pada masa hadapan.
Okey, seterusnya pencerahan poin kedua saya adalah method outside pedagogical. Okey, public education semasa COVID tidak dapat didominasikan dan dikendalikan oleh content and method yang telah direka dalam bidang pedagogical dan di luar hubungan manusia antara guru dan pelajar. Okey, sebabnya metod yang sedia ada dalam pedagogical adalah cara yang melibatkan pembelajaran secara bersemuka. Dalam Islam, pembelajaran bersemuka adalah tradisi dalam pembelajaran untuk memastikan adab yang tinggi kepada para pendidik kita. Okey, ini sangat mencabar bagi seorang guru, pensyarah dan atau pengajar kerana mereka mesti bertindak sebagai mursyid yang mendidik dalam menyampaikan kebenaran. Mereka bukan sahaja perlu menyampaikan maklumat yang tepat tetapi juga pengetahuan yang tepat. Okay, kedudukan pendidik mulia di sisi Tuhan kerana mereka mendidik dan mengajar manusia menjadi manusia berguna kepada agama, bangsa dan negara. Firman Allah SWT, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru, mendesak dan mematuhi perintah Allah dan dia sendiri melakukan perbuatan baik dengan berkata, sesungguhnya aku berasal dari orang-orang Islam yang menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Surah Fusihat ayat 33. Jadi, kerajaan perlu membantu para pendidik dari segi sistem teknologi agar dapat memantau pelajar dari segi pembelajaran dan tata tertib pelajar semasa pembelajaran online. Tidak hanya mementingkan diri, pada pendapat saya, negara lain yang lebih maju perlu membantu negara-negara yang berpendapatan rendah untuk membina hubungan baik dan pembangunan negara yang lebih cepat dengan lahirnya pakar-pakar yang baru. Dan terakhir, different design teaching and learning. Ini adalah perkara yang sangat berbeza untuk merancang pengajaran dan pembelajaran daripada material and content yang telah dipersiapkan. Perubahan ini menyebabkan lambakan untuk bahan dan platform pendidikan macam yang kita lihat semasa pandemik ini. Dia telah menimbulkan risiko yang besar bagi profesion perguruan seperti kejujuran pelajar dalam melakukan tugasan atau semasa peperiksaan, juga autonomi. Dan ini membawa akibat yang serius bagi masa depan pendidikan. Kita harus memastikan bahawa pelarian digital bukan hanya usaha yang didorong oleh syarikat teknologi, tetapi guru, pelajar, pemerintah, masyarakat juga perlu membantu membentuk transformasi ini. Jadi, setiap pihak berwajib dalam sesebuah negara perlu memikirkan cara terbaik agar pendidikan disampaikan perlu berkualiti, telus dan jujur, kerana ini juga bagi saya merupakan masalah yang kritikal kepada ekonomi negara pada masa akan datang. Sebab impak daripada pembelajaran yang tidak berkualiti sebelumnya akan menjadikan pembangunan sesebuah negara itu tidak berkembang. Tidak dapat dinafikan bahawa persekitaran sekolah terdiri daripada pelajar komposisi dari pelbagai latar belakang dan status sosioekonomi yang berbeza. Latar belakang pelajar yang berbeza juga memberikan implikasi peningkatan kemampuan ibu bapa dalam menangani keperluan pendidikan dan sekolah mereka. Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memantapkan sistem wakaf untuk membantu pelajar yang diuji dengan kesukaran untuk mengakses internet. Pada masa ini, wakaf semakin digunakan bukan sahaja untuk tujuan menyediakan pendidikan di pondok, madrasah dan buku sumbangan dalam nama sistem pendidikan tradisional, tetapi telah diperluaskan untuk menyediakan pendidikan di institusi pengajian tinggi. Selain itu, sekiranya terdapat organisasi kerajaan, NGO atau individu yang boleh membuat kafe wakaf khas untuk pelajar, konsep ini sama seperti pusat jalur lebar yang terdapat di kawasan terpencil seperti kawasan kampung. Ini adalah bagi memudahkan para pelajar untuk mengakses internet. Sebagai kesimpulan, pemimpin haruslah peka terhadap persekitaran dunia yang sentiasa berubah, terutamanya terhadap masalah pendidikan yang dialami sepanjang coronavirus ini. Mereka haruslah menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh pendidik lain untuk menangani cabaran yang mungkin mereka hadapi. Setakat ini sahaja yang kami dapat simpulkan. Sekian, terima kasih.